Okey, kita akan sambung chapter 1, masih lagi dalam chapter 1. Okey, part 3 ya. Contents of audit working paper. Okay, so audit working paper, okay, the first thing, okay, that must be appear is the names of the client. Okay, client names must be written on. Maksudnya kita mesti tulis. So that means kalau kita audit company nama A, B, C sendirian Berhad, so mesti tulis nama dia. So kita dapat differentiate, okay, audit working paper tu untuk klien yang mana satu. Okay, yang seterusnya, the period covered by the audit. Okay, the financial year ended. Okay, maksud dia kita audit untuk tahun keuangan yang mana satu. For example, okay, period covered by audit for the year, okay, ended 31st December 2019. Okay, mesti spesifik tahun keuangan dia berakhir bila. So kadang-kadang even dia satu company yang sama, ABC Sendirian Berhad, tapi kadang-kadang kita audit untuk 2-3 tahun berturut. So kita boleh beza untuk tahun mana yang kita sedang audit. Okay, next, the subject matter, the title for each working paper. Okay, ingat sebelum ni dalam part-part sebelum ni dalam bahagian-bahagian yang atas saya dah mention bahawa setiap item dalam statements of comprehensive income dan juga financial position, setiap item dia mesti diaudit. Okay? Dan kita mesti buka audit program dan kita mesti juga buka audit working paper separately. Lain item, lain audit working paper. Okay? So setiap audit working paper sebab kita kena letakkan dia punya subjek-subjek ni, maksud dia adalah title dia. Contohnya audit working paper itu adalah kita audit rental expenses. So tajuk dia rental expenses. Kalau kita audit untuk stock, okay, so tajuk yang kita letak kat sana adalah stock. Mesti ada tajuk. Okay. Next adalah the file reference. All audit paper must have file reference number to make it easier for an auditor to search for specific working paper. Kita mesti ada reference. Okay, kita mesti ada reference. Okay, nanti saya bagi contoh yang ini. Okay. Contents of audit working paper. Okay, masih lagi sambung. Okay. The initial ataupun signature. Okay. Initial iaitu tanda tangan pendek. Okay. Of the member of staff who prepare the working paper. Okay. And the dates on which it was prepared to know who responsible for the job. Okay. Maksud dekat sini kita kena siapa yang buat part itu dia kena bagi initial dekat situ. Dia kena buat tanda tangan pendek. Okay. Dan tarikh bila dia buat. Contohnya macam yang hari itulah. Contohnya nama dia adalah Siti. Dia buat tanda tangan pendek Siti 3 hari bulan 8 2020. Okay. So that means bila kita tengok ada nama dekat situ, Siti lah akan responsible for that task. In the case of audit working paper prepared by client staff, the date and working paper were received and the initials of audit team member who carried out the audit work. Okay. Kadang-kadang ada sesetengah keadaan di mana audit working paper client yang prepare. Okay. Dia dah ready untuk kita. Okay. So, tarikh kita terima dan tanda tangan orang yang menjalankan tugas itu still penting. Bila kita terima audit working paper, itu kita kena catat kat situ. Okay, dan initial of audit team member carried out the audit. Okay, still perlu kita letak bahagian siapa yang buat kerja audit tu. The initials of member of staff who received the working paper and the date which the review was carried out. Okay, yang ini adalah nama orang yang review. Jangan confuse. Yang review ni maksud dia orang yang check. Okay, yang atas tadi tu orang yang buat kerja. Okay, yang ini dia check. Okay, contohnya kamu nanti practical di audit firm. So bahagian coaching tu kamu yang buat. So mungkin ada senior auditor yang akan review balik kerja kamu. So perlu tanda tangan dia juga. Kat situ. Okay, formats of audit working paper. Uniform working paper format may not be used, but work paper for functional areas such as cash receipt
should display conformity in various types of audit. Okay, uniform kat sini maksud dia sesuatu yang standard, yang standardized. Uniform working paper format may not be used. Maksud dia kat sini tidak ada satu format yang betul-betul semua audit firm pakai. Tak ada satu format yang standard. Okay, that means kalau kamu pergi audit firm A, okay, audit working paper dia akan lain. Kalau kamu pergi audit firm B, kamu akan jumpa satu format yang lain. Okay? Ingat tak sama. Okay? Right? Tapi yang penting isi ataupun kandungan dia adalah sama. Right? Yang penting apa yang mesti ada dalam audit working paper tu ada. Dia punya letak dia, macam mana cara dia design, itu tak kisahlah, depend dengan audit firm tu. Working paper may be in the forms of paper, tabs, disk, diskette, and film. Should be backup copies of electronically generated working paper and should not be stored with original copies. Okay. Audit working paper ni, kadang-kadang dia boleh dalam bentuk paper. Paper maksud dia dokumen, kertas yang kita filingkan. Kadang-kadang kita boleh simpan dia dalam bentuk soft copy. Okay. Soft copy maksudnya kamu update dia. Okay. Kamu kena type dia. Alright. Should be backup copies of electronically generated working paper and should not be stored with original copies. Okay. Maksud dia kalau benda tu kita simpan secara soft copy, make sure ada backup. Kalau kamu simpan satu tempat saja, tiba-tiba PC, komputer kamu ada masalah, terus hilang. Itu tujuan dia. Okay. Dan yang kamu backup tu mesti kamu letak tempat lain. Jangan pula kamu letak kat drive C komputer. Itu yang backup di drive D pula. Mesti separatekan dia. Biar kalau ada apa-apa masalah dengan komputer kita masih boleh cari di tempat lain. Okay, discover the symbol used in audit working. Okay. Ini adalah contoh simbol yang kita gunakan bila kita buat kerja audit. Okay, contoh dekat sini. Okay. Ini adalah sekadar contoh. Sebenarnya kamu boleh cari boleh cari online. Okay, simbol yang kita guna. Yang ini adalah bila kita audit dan kita dah check apa catatan yang akan kita buat. Okay, catatan yang kita buat setelah kita jalankan kerja audit. Contohnya, contohnya yang ini, maksud dia custard. Custard maksudnya kita dah kira calculate balik. Maksudnya item tersebut kita dah kira dia semula. Okay. OB pula, maksud dia kat sini, kita dah check dan compare dengan opening balance. CB pula kat sini, maksud dia adalah agreed with closing balance. Kita dah check closing balance dan benda tu adalah sama. Okay. C2 refer to cross reference. Okay. Usually documents can refer to supporting document. Kita boleh cross check dengan item 2. Okay. PB pula maksudnya kita check kepada payment voucher. INV kita check kepada invoice. Yang ini adalah contoh simbol. Sama juga dengan format audit working paper, right? Simbol lain audit firm, lain simbol yang kita guna. Kita boleh banyak sebenarnya boleh wujud mana-mana jenis simbol lah. Nanti saya bagi contoh. Kamu pun boleh Google sendiri sebenarnya. Okay, factor that affects the contents of audit working paper. Apa yang mempengaruhi kandungan audit working paper? Customer entity size. Okay. The larger the entity size, the more audit working paper it entails. Bergantung kepada size company yang kita audit. Lagi besar syarikat yang kita audit, lagi banyak audit working paper yang kita perlukan. Sebab item dalam dia adalah banyak. Complexity customer entity. The more complex the types of customer business, the larger contents of audit working paper. Okay. Kalau sesuatu perniagaan tu jenis yang rumit, yang kompleks, yang memang dia tak direct, susah kita nak faham. Contohnya, satu company
import export kereta compare dengan satu kedai runcit. So dia lebih compare. So kalau kita compare dua jenis perniagaan ini, okay, so bila kita audit, okay, dua company yang ini, audit satu kereta, satu syarikat jual kereta, audit lagi satu kedai runcit. For sure lah, bilangan audit working paper yang kita akan keluarkan adalah tak sama. Right? The auditor experience on customer entity. Pengalaman auditor dalam mengaudit syarikat tu. If auditor find out customer has particular problems in prior audit working paper for this year should contain one column especially for the trouble part. Example, miscellaneous account. Okay? Contoh dekat sini. Sekarang ni kita audit for the year ended 2019. Okay? Sebelum ni, for the year ended 2019, kita pun audit company yang sama. So masuk dekat sini, kita akan wujudkan satu kolom khas untuk bahagian yang bermasalah. Okay? So masuk dari 2018 should be bahagian yang bermasalah. For example, miscellaneous account, kita akan sediakan dia ada bahagian khas dia. So 2019, okay, bila kita audit company yang sama, kita akan dapat concentrate. Okay? So lepas apa yang bermasalah? So tahun ni kita dapat kita dapat cater bahagian yang masalah sebab kita dah highlight kat situ bahagian yang masalah. Okay, next, customer environmental. External factors such as debtor, creditor, bank, subcontractor who might not give cooperation in the terms of confirmation on industry problem result from global economic factor and so on. Yang ini adalah pihak ketiga. Okay? Mungkin mempengaruhi jumlah audit working paper ataupun mempengaruhi konten, kandungan audit working paper kita. Okay? Mungkin kadang-kadang pihak ketiga third party yang memang tak ada kepentingan dengan syarikat, okay? Contohnya creditor bank ataupun debtor, mungkin ada setengah yang tak cooperate, tak bagi kerjasama. Okay? So mungkin ada banyak additional procedure ataupun tambahan audit working paper yang perlu auditor perlukan. And next, efficiency on customer internal control system. Keberkesanan dari segi kawalan dalaman syarikat. Efficient internal control system can reduce auditing procedure and reduce audit working paper. Okay, kalau satu syarikat dia punya internal control dia adalah efficient. Okay, so that means tugas auditor adalah sangat mudah. Sebab dalam syarikat tu dah ada kawalan. So tak banyak benda dia kena cover. Even dari segi dokumen pun lebih teratur. Okay. So bila kita tak cover banyak, skop kita lebih sikit. Okay. So contents of audit working paper kita pun semakin berkurangan. Okay. So this one is our part 3. Thank you.